Buletin Didik 8 Mac bersama saya Zaiti Zubir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan akan meminda 3 akta bagi menambah baik perlindungan terhadap kanak-kanak yang menjadi mangsa jenayah seksual dan menjamin keadilan kepada mangsa. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said berkata, undang-undang berkenaan ialah Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017, Akta 792, Akta Keterangan Saksi Kanak-Kanak 2007, Akta 676 dan Akta Keterangan 1950, Akta 56. Datuk Seri Azalina berkata demikian ketika menggulung perbahasan Belanjawan 2023 di Dewan Rakyat. Antara cadangan pindaan yang dibuat adalah memperkenalkan langkah tambahan mesra kanak-kanak untuk melindungi mangsa kanak-kanak, mewujudkan kesalahan-kesalahan baru dan memperuntukkan pampasan kepada mangsa kanak-kanak. Pindaan perundangan yang bakal dilaksanakan ini adalah merupakan perubahan positif kepada sistem keadilan jenayah terhadap kanak-kanak di Malaysia. Selain itu, pelaksanaan polisi yang dicadangkan juga menunjukkan komitmen kerajaan hari ini untuk sentiasa terbuka ke arah pembaruan dan penambahbaikan sistem perundangan dan keadilan di negara kita. Tambahnya, reformasi yang dicadangkan diharap membantu mangsa atau saksi kanak-kanak daripada mengalami trauma berpanjangan akibat terpaksa melalui proses perbicaraan yang berpanjangan, berulang-ulang dan sistem kehakiman yang bersifat tidak mesra kanak-kanak. Program bantuan persekolahan baharu yang mempunyai konsep sama seperti menu rahmah akan dirangka Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Ini adalah usaha kerajaan membantu golongan ibu bapa yang berpendapatan rendah. Menteri Bertanggungjawab Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata, program bantuan itu akan direalisasikan pada sesi baharu persekolahan tahun hadapan. Beliau berkata demikian selepas melancarkan program menu rahmah McDonald di Mutiara Damansara siang tadi. Sebelum ini, ada laporan yang mendakwa ibu bapa mengeluh ekoran kos persediaan kelengkapan persekolahan anak-anak yang dikatakan naik mendadak antara 20 hingga 30%. Ia memberi gambaran seolah-olah peniaga mengambil kesempatan dengan menaikkan keuntungan berganda sekaligus memberi kesan kepada ibu bapa khususnya mereka yang mempunyai ramai anak. Kerajaan Negeri Pahang melalui Yayasan Pahang memperuntukkan biasiswa Pahang berjumlah 13.3 juta ringgit kepada 44,379 pelajar sekolah rendah dan menengah. Menteri Besar Pahang Datuk Seri Warosdi Wan Ismail berkata, peruntukan itu adalah bagi sesi persekolahan 2023. Daripada jumlah itu, seramai 21,204 penerima biasiswa adalah murid tahun 4 hingga 6. 23,175 orang pula membabitkan pelajar tingkatan 2 hingga 6. Kata Datuk Seri Warosdi lagi, penerima biasiswa Pahang sekolah rendah mendapat RM300 setahun, penerima sekolah menengah RM600 setahun. Bayaran sekolah menengah membabitkan 2 fasa, iaitu sebelum sesi persekolahan bermula dan pada bulan Ogos. Berdasarkan rekod, pemberian biasiswa Pahang sekolah menengah bermula pada 1983, diikuti biasiswa Pahang sekolah rendah pada 2002. Sehingga kini, 334,947 pelajar sekolah mendapat manfaatnya dengan membabitkan implikasi keuangan RM463.7 juta. Seterusnya, sedikit perkembangan hal pendidikan di luar negara. Lebih 40 tahun mengajar kanak-kanak dan remaja daripada golongan kurang berkemampuan. Itu sumbangan pasangan kembar wanita yang mendirikan Sekolah Darurat Kartini di Indonesia. Turut digelar ibu kembar Sri Irianingsih dan Sri Rosiati nekat memberi pendidikan sewajarnya kepada golongan memerlukan. Sekolah Darurat Kartini terletak di kawasan yang dahulunya lokasi elit di Jakarta pada 80-an. Irianingsih dan Rosiati mahu melahirkan golongan muda yang mampu berdikari dan mahir mencari peluang pekerjaan untuk meneruskan kehidupan. Di tengah-tengah kompleks elit Kelapa Gading, kan mereka pada nyapu. Terus anaknya sekolah di mana? Dia nggak punya uang. Dia harus kontrak rumah di pojok-pojok kota, pinggir kali lah, pinggir apalah, bedeng-bedeng. Terus anaknya sekolah di mana? Sedangkan sekolah di sana paling murah 5 juta.
Ya kita terus buka sekolah, ya udah biar sekolah di tempat kita. Justru selain sukatan pelajaran wajib, mereka turut diajar kemahiran hidup seperti memasak dan menggubah bunga supaya mampu memperoleh pendapatan sendiri. Malah kadang-kala mereka dibawa ke luar bandar untuk menikmati kehidupan. Leni Nur Afia memberitahu dia bersekolah di sini kerana ibu bapanya tidak mampu membelikan buku sekolah selain tiada dokumen diperlukan untuk memasuki sekolah kerajaan. Kalau di Jakarta kan saya kan kayak nggak bisa ngelihat sawah gitu, kayak nggak bisa ngeliat dunia bebas. Saya diajak ke sini sama ibu guru kembar mencari tutut gitu, mencari belut, berpengalaman bersama di sini kayak asik ya? Asik. Bekas pelajar Nia Latifah pula berkongsi kehidupan keluarganya yang terlalu miskin telah menghalangnya untuk bersekolah. Namun berkat bantuan ibu kembar, dia mampu menerima pendidikan secara percuma sehinggalah ke peringkat sarjana kini. Semoga usaha murni ibu kembar wajar dijadikan inspirasi buat semua sempena Hari Wanita Sedunia. Ini kata-kata semangat daripada mereka. Jadi tidak cari uang. Iya. Jadi memang justru uang kita untuk di sini. Jadi tapi kita dapat juga kebahagiaan di sini, kedamaian, ketenangan yang sudah kita lalui 73 tahun kita hidup. Ternyata ya seperti inilah yang kita cari. Di utara Eropah, beberapa prasekolah bertukar angin membawa sesi pembelajaran ke luar kelas. Di tadika hutan di Sweden dan Denmark, pendidiknya bertegas perubahan itu perlu supaya si cilik dapat menghirup udara segar dan menghargai alam sekitar. Pendidik berkata udara segar membolehkan kanak-kanak mendapat tidur yang lebih baik dan nyenyak. Mereka turut diajar pelbagai kemahiran hidup yang selamat dan sesuai dengan umur. We teach the kids to have a security thinking about it, and we start when they're 4 years old, and they have potato peelers, just because it's safer. And then when they're 5, they get to learn how to cut with the knife. Tambahnya, berada di luar memberi banyak kelebihan dari segi kesihatan, menjadikan kanak-kanak lebih sihat berbanding di tadika dalam kelas. We're using sticks to make them see that you can use everything in the nature to do mathematics. So in school they're going to sit with a pen and paper and do mathematics, but here we teach them they can do it in a fun way with sticks that they're usually playing with. Apabila tiba waktunya, mereka menikmati tidur siang secara terbuka dengan angin yang bersih dan menyegarkan. Bagi ibu bapa, mereka sangat terbuka dan menghargai peluang yang tidak ditawarkan di semua premis ini. Technology today takes over most of the stuff, so I think it's necessary for them to be one with the nature at a young age, so they learn how to behave in nature and respect the nature, to take care of the planet. Persekitaran terbuka juga membolehkan si cilik lebih yakin, berdikari dan tidak terlalu terikat dengan gadget dan teknologi. Bersua kembali, wilayah Persekutuan mencatat jumlah penduduk tertinggi menghadapi masalah kesihatan mental. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata, ia dapatan berdasarkan saringan membabitkan 336,900 penduduk di seluruh negara yang dilaksanakan tahun lalu. Dan sebab-sebabnya ialah seperti yang kita ketahuilah, wilayah ni kos sara hidupnya agak tinggi, ya. Kemudian golongan B40 juga ramai di wilayah, dan kita ramai menemui miskin bandar di wilayah, dan masalah perhubungan. Masalah perhubungan ni contohnya tekanan daripada ibu bapa yang mahu anaknya mungkin jadi menteri, jadi stres anak-anak, kesian, ya. Perhubungan dengan rakan sebaya, dan juga perhubungan mungkin dengan teman, ya. Itu adalah di antara sebab-sebab kenapa di wilayah ramai mereka yang mengalami masalah kemurungan dan anxiety. Beliau menjawab soalan Ahli Parlimen Hulu Langat Muhammad Sani Hamzan mengenai langkah KKM mengatasi masalah kesihatan mental yang dialami golongan muda dan warga emas di Malaysia. Jelasnya, KKM menyediakan perkhidmatan di 1,161 klinik kesihatan, 58 hospital, 34 pusat kesihatan mental masyarakat dan 4 institusi mental yang meliputi aspek promosi, pencegahan, pengesanan awal dan rehabilitasi.
Stigma wanita golongan yang lemah tidak lagi terpakai di alaf baharu. Buktinya, sudah ramai kaum hawa menceburi kerjaya berat dan lasak yang dimonopoli kaum lelaki. Lebih mengagumkan ada yang mempertaruhkan zaman muda menjadi wanita besi demi mencari rezeki. Laporannya bersama Fatin Hanani Syahimi sempena Hari Wanita Sedunia 2023. Siapa sangka jentera kren menara setinggi 21 meter ini turut dikendali golongan wanita. Iman Najwa Hazimi, 30 tahun, adalah pengendali Rubber Tire Gantry Cranes RTG yang juga wanita pertama di Northport Pelabuhan Klang, Selangor. Akui ia bukan tugas mudah. Dia perlu menjalani latihan selama 8 minggu dan mengambil masa 6 bulan untuk mahir. Mak dengan ayah saya tak terkejut sebab diorang dah sedia maklum dengan kejayaan di Northport. Jadi mak saya punya tanggapan, dia kata apa salahnya kalau mencuba cuba dan bina kejayaan dekat Northport ni. Sebab dia kata perempuan boleh je bawa kapal terbang apa semua. Kenapa tak boleh bawa lori? Berkongsi lanjut, Iman sebelum ini berkhidmat dalam bidang penyediaan makanan dan minuman selama 10 tahun, tidak menyangka beralih kerjaya. Minatnya terhadap aktiviti lasak mendorongnya menyertai pasukan bidang teknikal itu 2 tahun lalu. Sebenarnya banyak yang saya dapat mempelajari semasa saya bekerja di dalam Northport ni. Lepas tu skill yang saya dapat, pengalaman, semua ni mahal. Tak semua orang boleh dapat. Profesen sama turut digalas Nurhati Abdul Rahman seawal usia 21 tahun. Saiz fizikal tidak menghalang dirinya untuk memandu truk prime mover seberat 80 tan ini. Seperti rakan sekerjanya Iman, tahun lalu dia diberi kepercayaan mengendali jentera kren menara. Korang jangan takutlah untuk ceburi dalam bidang kaum lelaki ni. Sebab memang tak semua orang boleh buat benda ni, tapi kita boleh membuktikan yang kaum perempuan ni mampu jugalah untuk buat kerja kaum lelaki. Bak kata pepatah, nak 1000 daya tak nak 1000 dalih. Seiring tema Hari Wanita Sedunia 2023, kasih wanita, apapun karya diceburi, jasa dan pengorbanan 10.4 juta wanita Malaysia harus dihargai. Lumrahnya wanita seringkali dikaitkan dengan personaliti anggun dan lemah lembut. Namun sadar dengan arus kemodenan pada masa kini, wanita kian bergerak maju, berdiri di atas kaki sendiri, menjadi inspirasi, bekerja setanding kaum lelaki. Fatin Hanani Syahimi melaporkan. Filem yang mengangkat sejarah Raja Putih pertama Sarawak, Sir James Brooke, bakal ditayangkan di Malaysia selepas penantian selama 13 tahun. Rajah The Movie menyaksikan kerjasama produksi dari Malaysia, China, Amerika Syarikat dan United Kingdom. Filem legenda itu bakal menampilkan 2 bintang popular tanah air iaitu Bron Palare dan Shahizi Sam bersama pelakon luar negara. Bagi pelakon tempatan, sudah pasti ia adalah peluang dan pengalaman berharga untuk mengetengahkan bakat tanah air ke peringkat antarabangsa. Check siapa producer, siapa director, macam ni bukan orang yang kita biasa ni. Kan, orang luar ni, so macam okay lah, why not, just try buat. Hantar hari yang sama juga, macam okay, you're in. So boleh tak fly, I'll fly you to Kuching. So macam okay, terus fly. So dia macam okay, layan proses tu kan. But it's bagi Sam tu satu pengalaman yang sangat best lah. Hasil kerja yang terlihat itulah bagi saya boleh dibanggakan yang kita tak ketandusan bakat. Mungkin kita sedikit ketandusan kepercayaan. Semoga ini boleh
memberi sedikit harapan. Akui mereka, cabaran utama adalah perlu mendapatkan keserasian berdialog dialek Sarawak bagi menghidupkan watak serta kisah pengembaraan Sir James Brooke yang menentang Empire British untuk memerintah kerajaan hutan pada 1840-an di Borneo. Kita berdua kayak macam tak dapat chemistry-nya karena we had to really think and memorize all word by word gitu. Jadi macam udahlah ganti aja ke English aja gitu. Jadi it's very challenging untuk berdialog dalam bahasa Sarawak. Rajah The Movie turut dibarisi pelakon Jonathan Rhys Myers, Josie Ho dan Dominic Monaghan akan ditayangkan di pawagam seluruh Malaysia dan Brunei bermula esok. Meskipun nama-nama besar industri hiburan menggegarkan ibu negara hujung minggu lalu, ia tidak menggugat pemuzik underground atau indie di Festival Music Sound Circus Weekender. Aksi band tempatan dan negara seberang yang berkongsi pentas memberi kelebihan buat peminat dan pengunjung festival. Berani jalan terus. Itu ungkapan sesuai diberikan buat festival muzik yang berlangsung pada 4 dan 5 Mac lalu. Beberapa konsert besar pada hari sama tidak mematahkan sokongan luar biasa daripada komuniti genre muzik itu selama 2 hari berturut-turut. Antara yang beraksi ialah Noh Saleh, ACAB, Flock Poppy, Iqbal M dan Bang Fiz. For me, it's good for the youth, for the music, for the youth, untuk berkembang, tak ada orang berkembang. Instead of just main telefon ke apa, datang hangout, jumpa kawan-kawan. Best semacam selalu, dan mungkin saya rasa orang macam membalas dendam sebab kita dah nak puasa kan. So mungkin ni boleh kata macam last festival kot sebelum nak puasa. Turut membuat penampilan istimewa band Indonesia iaitu The Sigit dan Muna. Lebih 2,000 peminat hadir memberi sokongan. Penang. Selama 2 hari memang best lah, gempok gila, line up pun memang best. So far the best concert 2023. Saya datang memang untuk enjoy like Marga Satwa, ACAB dengan banyak lagi lah. Sukan Liga Hoki Malaysia, pasukan hoki Terengganu THT meneruskan misi mempertahankan gelaran dengan mencatat kemenangan besar 10-0 ke atas UiTM HAKPT. Beraksi di gelanggang sendiri, Stadium Hoki Batu Buruk THT mendahului 2-0 pada suku pertama menerusi 2 pukulan sudut penalti yang disempurnakan Jang Jong Yun dan Ismail Abu. Jong Yun dan Ismail menambah 2 lagi gol untuk THT selesa mendahului 4-0 sebelum berakhir babak pertama. Memasuki suku ketiga, jaringan padang Muhammad Akimullah menambah cengkaman THT untuk kedudukan 5-0. Sejurus kemudian Jong Yun melengkapkan hat-trick dengan menyempurnakan pukulan sudut penalti. UiTM HAKPT terus hilang punca pada 15 minit terakhir perlawanan. Ini membolehkan THT menambah 4 lagi gol. Jong Yun membuktikan kepakarannya menerusi pukulan sudut penalti untuk gol keempat peribadi. Tidak ketinggalan mencipta jaringan Faizal Saari untuk gol ke-8 dan ke-9. Akimullah melengkapkan jaringan 10-0 untuk memastikan kemenangan ke-11 dan mata ke-34 pasukannya. Bahang kejuaraan kian dirasai berbaki 2 perlawanan meskipun THT cuba dicabar tenaga nasional Berhad. Sementara itu, Maybank kembali mencatat kemenangan dengan menewaskan Young Tigers untuk mengukuhkan kedudukan di tangga ketiga. Berlangsung di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil, Maybank mendahului 2-0 menerusi Farizul Afiq Muhammad yang membuka jaringan minit ke-12. Pakar pukulan sudut penalti skuad kebangsaan Muhammad Razi Abdul Rahim meledak gol kedua 5 minit berselang. Young Tigers kembali bersaing apabila merapatkan kedudukan menerusi Muhammad Adam Haikal Abdul Razak. Namun Muhammad Razi pantas melenyapkan kebangkitan lawan apabila sekali lagi menyudahkan pukulan sudut penalti minit ke-33. Dengan kemenangan 3-1, Maybank kekal di tangga ketiga dengan 26 mata, manakala Young Tigers di tangga keempat dengan 18 mata.
ke aksi bola Piala Asia bawah 20 tahun. Tuan rumah Uzbekistan bersama 3 lagi pasukan, Iraq, Iran dan Australia mara ke suku akhir selepas masing-masing berjaya menamatkan saingan dalam kelompok 2 teratas kumpulan A dan B. Begitupun 2 wakil Asia Tenggara, Indonesia dan Vietnam tersingkir selepas gagal meraih kemenangan pada aksi terakhir kumpulan semalam. Uzbekistan yang hanya perlu satu mata untuk mengesahkan tempat ke suku akhir berdepan Indonesia di Stadium Istiqlal, Fergana. Hasrat itu menjadi kenyataan selepas kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan sehingga whistle penamat. Keputusan meletakkan tuan rumah mara ke kelompok 8 terbaik selaku juara kumpulan A mengumpul 7 mata, manakala Indonesia yang hanya mencatat satu kemenangan tipis ke atas Syria sebelum ini akur di tangga ketiga dengan 4 mata. Piala Asia bawah 20 dilihat medan persiapan terakhir Indonesia yang akan menjadi tuan rumah Piala Dunia bawah 20 Mei depan. Sementara itu, Australia mara ke suku akhir selepas kenduri gol ke atas Qatar. Qatar lebih dahulu mengejutkan Australia hasil jaringan Mustafa Asar yang menghukum kesilapan benteng lawan seawal minit kedua. Namun selepas jaringan penyamaan, susulan gol sendiri Hassan Al-Qari minit ke-13, penguasaan Australia sukar lagi dibendung. Sebelum berakhir separuh masa pertama, mereka selesa mendahului 4-1. Hasil gol Chris Donald bermula minit ke-21, Rafael Rodriguez dan Bernardo Oliveira. Selepas rehat, Oliveira menjaringkan gol kedua pribadi. Gol ke-6 Australia menyusul minit ke-76 menerusi penyudah John Yu. Pemain berusia 19 tahun Gabriel Popovich yang gagal menyempurnakan sepakan penalti menebus kesilapan itu apabila menjadikan kedudukan 7-1 3 minit kemudian. Seminit sebelum whistle penamat, Archie Goodwin mengubah kedudukan 8-1 sebelum Alexander Badalato melengkapkan kemenangan 9-1 Australia pada minit-minit akhir permainan. Australia ke suku akhir selaku naib juara kumpulan B di belakang Iran. Paparan puluhan pelajar sekolah Palestin bermain layang-layang pada acara amal Anjuran Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengakhiri buletin didik. Saya Zaiti Zubair, salam hormat dan kita jumpa lagi.